warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Zulafida binti Abdullah, Guru Cemerlang, Reka Bentuk dan Teknologi. Saya berkhidmat di SMK Puteri, Kota Baru, Kelantan. Tajuk inovasi saya ialah modul pengajaran pengaturcaraan Arduino secara mobile bagi mata pelajaran RBT. Saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang masalah. Tahukah anda, keberkesanan pelaksanaan PDP bergantung kepada beberapa perkara. Antaranya ialah pengetahuan dan kemahiran guru. Kedua, bahan bantu mengajar. Ketiga, bahan rujukan. Keempat, kemudahan dan fasiliti. Kelima, wang dan kewangan yang mencukupi. Untuk kajian saya ini, masalah yang telah saya kenal pasti ialah berkaitan dengan pelaksanaan PDP, terutamanya amali untuk subjek RBT ini ialah dari segi kekurangan bahan rujukan, kemudian guru kurang berpengetahuan dan pengalaman, kemudian melibatkan kos penyediaan BBM kerana kosnya agak tinggi, dan seterusnya ialah kekangan masa. Kajian awal yang telah saya jalankan mendapati 70.6% responden, iaitu terdiri daripada guru-guru yang mengajar RBT, bersetuju menyatakan bab yang paling susah dalam mata pelajaran RBT ialah tajuk bab 2.4 reka bentuk elektronik. Dari situ, pernyataan masalah yang saya kenal pasti ialah pertama, untuk melahirkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan berkemahiran tinggi, kita perlu memandang jauh ke hadapan. Kemudian, seterusnya kekurangan bahan rujukan yang khusus dalam pengaturcaraan Arduino dan kekangan masa. Dan seterusnya, saya ingin membangunkan modul pengajaran pengaturcaraan Arduino secara mobile untuk mata pelajaran RBT tingkatan 2. Objektif kajian. Objektif kajian yang ingin saya jalankan ialah menilai kebolehgunaan modul pengajaran pengaturcaraan Arduino dalam mata pelajaran RBT melalui pelaksanaan training of trainer mengikut kesepakatan jurulatih utama RBT di negeri Kelantan. Persoalan kajian. Sejauh manakah keberkesanan modul pengajaran pengaturcaraan Arduino dalam mata pelajaran RBT melalui pelaksanaan training of trainer TUT mengikut kesepakatan jurulatih utama RBT? Melalui kajian literasi yang telah saya jalankan, saya fokuskan kepada kekangan masa dan kekangan DBM. Menurut Zamri dan Nur Faradila 2020 mendapati masa untuk melaksanakan pembinaan projek RBT terutamanya tajuk elektronik adalah tidak mencukupi dengan min yang rendah iaitu 2.15 dan ia mendatangkan kesan kepada hasil projek yang hanya dapat memenuhi kriteria minimum disebabkan kekangan waktu. Dari segi kekangan BBM pula, menurut Hasliza et al. 2014, kekurangan infrastruktur di mana ia menjadi punca guru bermasalah dalam penggunaan teknologi. Metodologi kajian. Saya telah menggunakan kaedah reka bentuk rujukan penjelajahan exploratory sequential design dan saya jalankan secara 3 fasa, iaitu fasa 1 iaitu analisis keperluan. Saya menggunakan temu bual semi-struktur terhadap 4 orang guru RBT tingkatan 2. Fasa kedua, fasa reka bentuk dan pembangunan modul. Di sini saya menggunakan model Eastman 2011 dan saya menjalankan kajian terhadap 10 orang pakar, iaitu 5 pakar dari pakar bidang elektronik dan 5 orang pakar dari bidang modul. Fasa yang ketiga, fasa pelaksanaan dan penilaian modul, iaitu saya menjalankan training of trainer TUT dan soal selidik terhadap 22 orang jurulatih utama RBT di negeri Kelantan. Jadi di sini saya tunjukkan ini adalah modul pengajaran Arduino Mobile untuk kegunaan para guru dan saya menggunakan model Eastman 2011.
Sebagaimana yang kita sedia maklum, di dalam bengkel RPT tidak ada kemudahan komputer untuk belajar menjalankan amali. Begitu juga di sekolah saya, di dalam bengkel RPT cuma ada sebuah laptop dan sebuah desktop untuk kegunaan saya sendiri untuk mengajar. Jadi ini mendatangkan masalah apabila pelajar nak menjalankan pengaturcaraan. Jadi saya mengambil inisiatif iaitu menggantikan penggunaan komputer kepada telefon bimbit. Keperluan perkakasan Arduino untuk menjalankan amali ini, saya memerlukan telefon pintar jenis Android, penyambung wayar OTG on the go, dan aplikasi yang dinamakan Arduino Droid, Arduino IDE yang boleh didownload secara percuma melalui Google Apps. Pengenalan perkakasan Arduino Kit. Ini adalah contoh Arduino Kit di mana penggunaannya adalah sangat minimal dan sesuai untuk melaksanakan aktiviti dalam DSKP. Modul ini mengandungi panduan penggunaan dan langkah-langkah menjalankan amali, dan saya telah memuatkan 3 aktiviti latih tubi iaitu LED berkelip, buzzer dan traffic light. Saya terangkan sedikit contoh untuk aktiviti 1 iaitu latihan pengaturcaraan LED berkelip. Jadi saya sebagai guru perlu memahami standard kandungan yang perlu saya patuhi sebelum sampai kepada pelajar. Jadi di sini saya memfokuskan kepada tajuk 2.4.6 iaitu menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan data input dan data output. Jadi objektif pembelajaran yang ingin dicapai ialah di akhir pengajaran nanti, murid dapat menghasilkan LED berkelip selama 1 saat secara berterusan. Jadi mari kita tengok langkah-langkah penyediaan Arduino secara mobile. Okey, yang pertama, muat turun aplikasi Arduino Droid di Google Play secara percuma. Cuma download dan tunggu sehingga keluar arah. Kemudian, setelah kod dimuat naik ke Arduino, kod arahan itu akan kekal dalam memori Arduino sehingga program dipadamkan atau ditulis semula. Di sini, saya tunjukkan ini adalah contoh untuk Arduino Nano. Maksud saya tadi, bila kita membuat pengaturcaraan, arahan akan kekal di dalam Arduino Nano ini. Jadi kita akan membuat amali berdasarkan carta alif seperti yang tertera di skrin. Okay, sekarang buka Arduino Droid dan pilih papan mikro pengawal pada butang setting. Ikon setting ialah titik 3 berpilih. Kemudian pilih board type dan klik Arduino. Saya telah memilih Arduino Nano W/8mega328/CH340G. Jadi klik di bahagian tersebut. Seterusnya ialah proses membuka fail baru dan menamakan projek. Jadi di sini contoh yang tadi ialah latihan 1 LED berkelip. Jadi saya akan rename sebagai LED berkelip. Seterusnya, menulis arahan menggunakan bahasa pengaturcaraan dalam ruangan editor. Saya akan menulis menggunakan kod yang tertentu. Kemudian, tekan ikon kilat untuk membuat kompilasi fail, compilation, dan kemudian muat naik fail tersebut ke papan Arduino untuk menjalankan operasi sebagaimana yang telah ditulis. Seterusnya, tekan ikon anak panah untuk upload atau cara terus kepada set Arduino Nano. Apabila selesai proses upload, notifikasi upload
finish akan keluar pada skrin menyatakan proses upload telah berjaya. Setelah kita selesai memasukkan pengatur caraan ke dalam telefon kita, kita akan membuat penyambungan. Jadi kita akan mengambil wayar USB ni dan tujuk ke bahagian tamatan. Kemudian, kalau kita lihat pada pengatur caraan, kita perlu memasukkan tamatan atau port ini ke nombor 13. Jadi kita akan masukkan ke nombor 13. Okey. Dan buat sambungan kepada OTG. Seterusnya kita akan sambung pada telefon bimbit kita menggunakan penyambung yang sesuai. Kalau saya gunakan Type C dan tujuk. Jadi kita akan tengok kita punya projek tu telah berjaya di upload dan berjaya berklik. Jadi, sini pengguna boleh mencuba latihan pengatur caraan yang kedua, iaitu buzzer, dan latihan yang ketiga, iaitu traffic light, untuk menguji kebolehan masing-masing. Jadi di sini, hasil daripada training of trainer, saya terhadap 22 orang jurulatih utama, menunjukkan ketiga-tiga latihan tersebut telah berjaya diselesaikan dalam masa yang ditetapkan, iaitu untuk projek ni saya kumpul semua jurulatih utama dalam satu dewan dan saya bagi masa selama 3 jam. Jadi dalam tempoh 3 jam, kesemua jurulatih utama telah berjaya menyelesaikan ketiga-tiga latih tubi tersebut. Dan ini membuktikan modul ini 100% telah diuji kebolehgunaan. Bermaksud kebolehgunaan modul ini adalah sangat tinggi. Dan kajian membuktikan modul ini mampu mengatasi masalah dalam PDP, terutamanya tajuk pengatur caraan Arduino, dan meningkatkan profesionalisme guru RBT dalam jangka masa panjang. Latihan pengatur caraan Arduino secara mobile juga telah terbukti dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang dicadangkan dan 100% berjaya, di mana ia dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru. Seterusnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi pelajar dari segi teori dan amali. Itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada BPG, KPM, kepada JPN Kelantan, kepada PPD Kota Baru, kepada semua jurulatih RBT di seluruh Kelantan, dan terima kasih tak terhingga kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi sokongan dan kepercayaan terhadap saya dan semua anak-anak murid yang saya ajar. Sekian, terima kasih.